bila cara dia mai ke manusia tu, kita tak dapat, kita kata kesahihan teori saja, kata berdasarkan daripada yang ingat dah dulu kita pernah cerita kot, makanan kelawak, sup lah, kalau benda ni mereka makan, virus masuk kepada manusia, lalu ni manusia ke manusia. Cerita setahun yang dulu di China, Amerika tak kena apa, India tak kena apa, Malaysia pun tak kena apa pun. Tapi bila mai start masuk Malaysia daripada Chinese punya apa, turis masuk negara ni dahsyat, luar biasa. Dia punya kesan dia sangat luar biasa. Kita kena ambil benda ni sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena bersedia. Dan kita tak tahu macam mana keadaan kita lah ni, dalam kepala kita ni satu dunia duk letak pasang dalam kepala kita ni, akan ada vaksin, akan ada vaksin, akan ada vaksin. Memang kita mengharap macam tu juga. Kita berdoa pada Allah Ta'ala akan dijumpai satu vaksin sebagai pencegahan. Vaksin ni dia akan, bukan nak kata, maksud ada vaksin ni bukan nak kata coronavirus tu hilang, tak, dia ada macam biasa, dia ada, tapi badan kita akan develop satu immunity, dia panggil, yang ni satu ketahanan badan. Lah ni kita semua tak ada ketahanan badan. Kita kira pi redah dia lagu tu lah. Kena COVID-19 tengoklah badan tahan takut lagu mana. Dah kena dalam dunia lah ni, dah kena 40 juta orang dah kena. Daripada 40 juta orang duk kena ni, 1.19 terkorban. Menunjukkan apa? Daripada 40 juta tu, 1 juta dah mati. Jadi dahsyat kot ratio dia tu kan. Bukan, jadi menunjukkan apa? Kalau tak ada vaksin, macam itulah dia punya keadaan dia. Dia boleh main kepada kita. Tengok pula kita macam mana. Dan kawan-kawan saya, doktor-doktor pakar pun kena, ada yang meninggal di Perlis. Kalau tentu ingat satu ketika lah heboh juga, geng-geng doktor kena, ada yang sampai meninggal umur 40, umur 30. Jadi dia keadaan yang luar dugaan. Bukan kata dia kena orang tua yang mati, budak-budak mati, orang dewasa yang biasa mati. Sebab apa? Sifat dia boleh nampak macam okey, tak ada apa, nampak napas macam alright, duk tulis dalam WhatsApp, duk tulis dalam Facebook, duk ambil gambar, duk pakai wire semua, duk seronok-seronok. Dia boleh jatuh, dia boleh drop, dia boleh significantly drop. Menunjukkan apa? Kesan daripada radang pembangkakan dalam paru-paru ni, dia boleh turun sampai ke tempat yang sensitif. Yang ni dia panggil alveolar system, tempat pertukaran gas tu. Kat situ boleh kena teruk, gone. Tak boleh nak napas, lemah, perlu bantuan oksigen, lama kelamaan body tak boleh tahan, mati. Luar biasa. Jadi kita duk mengharap vaksin. Kita duk mengharap vaksin. Wallahualam, kita tak tahu adakah vaksin ini tahap dia lagu mana, kemampuan dia lagu mana, kita pun tak tahu. Kalau Allah Ta'ala nak uji dahsyat, kita pun tak tahu lagu mana cerita dia. Jadi langkah pencegahan yang kita kena buat sebagai satu pasukan, sebagai satu jemaah manusia ni, kita ni semua orang yang kata, dan kita umat Islam perlu mengambil benda ni sebagai satu pendirian yang kuat. Sebab dia, kalau tuan-tuan ingat satu ketika masa kena jemaah tabligh, sahabat-sahabat kita kena dekat Seri Petaling, dia jadi satu tamparan. Orang duk kata dia pun ni tak dengar cakap, perempuan ramai orang duk attack. Walhal grup hospital punya feedback, this is the best group. Disiplin, dengar cakap dalam hospital, okey, dia patuh, dia tak cakap banyak kan. And kluster tabligh tutup lama dah, tak ada dah kan. Lah ni main macam-macam kan. Amerika yang mendabik dada dulu, lah ni sakit kepala. Lah ni kira terutama Amerika punya polisi, dia government polisi, kira redah lah, tunggu vaksin dia tak buat apa-apa, dia tak mampu lagi nak menyekat. Macam kita buat PKP dahsyat-dahsyat tutup, dia tak mampu dah, ekonomi dia will collapse. Jadi dia buat masing-masing jaga je kan. Dia dah, kita kata damage tu dah berlaku, takat mana yang boleh kontrol dia. Jadi kesan dia luar biasa. Wallahualam, kita mendengar macam-macam teori China nak kontrol ekonomi dunia lah ni, nak macam-macam cerita dia. Jadi moga-moga vaksin ini, kita kata coronavirus COVID-19 ni, kita jaga, kita disiplin kita sebagai umat Islam, tunjuk satu disiplin yang baik kan, supaya kita tak nampak kita ni terlalu ambil ringan. Allah Ta'ala uji kita dalam satu suasana yang perlu kita buat sesuatu yang luar daripada kebiasaan kita, pakai face mask. Sebab itu saya pernah ceramah dekat masjid pasal isu
face mask, pasal masjid kena pakai sejadah. Dia jadi duk tanya macam-macam. Jadi saya ambil kesempatan sikit Ustaz, cerita sikit supaya kita faham benda ni. Kadang-kadang dia masuk elemen agama ni, kita seolah-olah agama dengan kehidupan ni kita tak mau asingkan, kita tak mau, dia panggil sekular kan. Dia adalah syumul. Dia sepatutnya kita dalam keadaan yang syumul. Agama tidak membebankan, dia lengkap melengkapi, dia boleh adjust setakat mana dia boleh adjust, tapi masih dalam atas landasan syarak. Maksud dia macam ni, bila orang kata tentang isu, dia kata supermarket boleh pi apa masalah, apa yang masjid hampa kalut telajak ni sebab apa, macam isu dia sebenarnya adalah kita di masjid confined space, tempat dia terhad. Selalunya kita tertutup dan aircon kan, itu suasana masjid sekarang ni kan. Dia macam kita duduk dalam tempat yang sempit dan aircon akan menjadikan kita ni bernafas udara masing-masing. Dan udara yang kita hembus keluar, dia bukan sekadar udara, dia adalah bersifat juga aerosol droplets. Ada di sana wap air yang kita tak nampak kan, dan virus itu survive melalui wap air kan. Dia dalam wap air, keadaan dia hidup macam tu. Dan kenapa kita kena solat pun kita kena pakai pelitup muka, sebab dia bersifat, dia spread, dia berebok dengan wap air. Dan contoh kita kerja dekat Alostak, mungkinlah kita duduk tang ni kan, kita kerja Alostak. Dekat Alostak tu kita jumpa ramai orang, kita pun tak tahu siapa dia kita jumpa tu kan. Kita pergi balik singgah R&R Gurun, singgah nak buang minyak, kita pun tak tahu orang yang kita duduk jumpa dekat R&R, kita pun tak kenal dia mai daripada mana pun kita tak tahu kan. Mungkin kata dia tu kerja kat penjara Alostak, kita mana nak tahu, katalah na'udzubillah kan, kita mana nak tahu. Jadi dia banyak possibility tu ada, kebarangkalian berjumpa, dan kita kena letak dalam kepala kita ni safe, kita kena barrier tu, kita kena jangka dia ni takut ni, jadi kita kena protect. Masing-masing pakai face mask kan, masing-masing pakai face mask. Jadi bila face mask dia pakai jarak 1 meter to 1 meter kan, ataupun 1.5 meter, 1.5 meter, dia almost, kajian learning punya statistik, dia tengok takat mana virus tu boleh pergi kepada orang tu, almost 0%. Hanya dengan pakai face mask saja kan. Kalau kita duduk jauh macam ni tak apa sikit lah kan kita kan. Tapi bila kita dalam keadaan tak tentu, ala duduk queue nak bayar petrol, nak buat bayar beli barang, kadang-kadang dia terselisih-selisih. Dengan pakai face mask saja cukup untuk protect dah. Jadi kita ambil lah pendirian tu yang lebih, kita kata menjaga diri kita. Yang itulah langkah yang sepatutnya kita ambil sebagai orang Islam yang bijak, yang menjaga maslahat umum kan. Dia tak payah nak bertengkar benda yang kadang-kadang tak payah bertengkar, penbalau kan. Ambil benda yang ringan, pakai face mask. Lepas tu kita pula kadang-kadang kelang kabut pakai face mask, bila nampak macam penguat kuasa baru kita pakai elok-elok, bila tak nampak kita pakai ikut dagu, pakai ikut dan leceh. Pakai face mask adalah untuk tujuan protect diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dia adalah untuk kita. Kita pakai real, pakai dengan kemah elok-elok untuk menjaga kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, malam ni kita ingat nak bincang tentang tak boleh detect heran. Sebab apa dia tak boleh detect? Tak boleh detect, susah tuan-tuan, tak nampak dia punya apa, gambar-gambar. Sebab apa dia tak detect? Kita nak bincang tentang masalah tidur, cerita tidur, berdengkur dan seangkatan dengan dia. Buat dia tak detect no? Kena tak no? Tak apa, slow-slow lah saya pergi, harap-harap sekejap ikut ada gambar. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang tak nampak gambar. Masalah berdengkur bukan masalah yang kita boleh katakan semua orang berdengkur untuk sembang kan, dan kita anggap dia ada gambar cantik, dan kita menormalisasikan dia. Menunjukkan apa? Malah untuk sembang lah, semua orang berdengkur lah cerita dia. Untuk sudut kata apa? Semua orang berdengkur. Dia dok. Kita jangan silap memberi tafsiran. Berdengkur adalah satu keadaan yang tidak normal. Sepatutnya tidur ni duduk diam je. Tapi bila orang tu berdengkur, menunjukkan sesuatu tak kena. Dalam, kenapa yang hang bunyi orang lain tak bunyi, ataupun ada hang bunyi sikit orang lain bunyi, orang lain bunyi hilang. Aduh.
orang lain bunyi kuat. Jadi kita kena faham bahawa ada orang yang sepatutnya tak bunyi apa, tidur macam biasa. Jadi berdengkur boleh menyebabkan masalah. Kadang-kadang isteri kita tak suka nak tidur. Dia macam ni. Okey. Tengok dia detect kat sini. Dia tak detect. Saya punya dah bergerak dah slide dia. Saya slow-slow pergi, saya ikut dia detect, Dia tak detect, Tadi okey. Ni dia tak tally sat-sat. Saya try tutup saya on balik. Kod dia ni, saya on balik. Tadi okey dah, nampak macam okey dah ni. Insya-Allah okey. Tadi perfect. Okey, cantik, alhamdulillah. Baik, kita nak tahu berdengkur ni adalah benda apa yang berdengkur. Dia adalah getaran di bahagian upper airway. Menunjukkan apa? Getaran di bahagian tekak. Yang duk bunyi macam steam roll, duk bunyi macam orang panggil apa? Kereta api tu. Adalah kerana dia tak detect sangkut lagi. Kita dah tak? Tengok tanah, okey. Baik. Jadi berdengkur ini adalah apabila kita tidur. Bila kita tidur, kan, kita rehat, kita tidur, dia ada cycle tidur kita ni, kan. Kita ada kitaran tidur. Dan ramai di kalangan kita yang kadang-kadang dia tidur, dia bangkit-bangkit tidur, dia rasa serupa dia tak tidur pun, kan. Jadi kita umat Islam perlu ambil perhatian bab tidur supaya badan kita rehat. Allah Ta'ala ciptakan malam dan kita kata untuk merehatkan badan kita. Jadi saya nak cerita pasal tidur sikit. Contoh dengan tidur. Bila kita baring nak tidur, bila kita baring, kita tak tidur lagi. Baring, kita baring. Kepala duk fikir nak bayar benda bil TNB aku tak bayar lagi, bil telefon, lepas tu nak pergi kerja esok, nak buat apa kepala duk pusing. Tak tidur, duk baring. Orang kata masih tidur lagi, masuk dah. Tapi tak tidur, kan? Kepala duk fikir. Lepas tu kita pejam mata, tutup mata, kepala duk fikir lagi. Tutup je mata, duk fikir lagu. Tu tak kata sebelum nak tidur tutup mata tu duk main phone dekat setengah jam ni, kan? Tu pada orang tu, kan? Jadi menunjukkan apa? Proses kita nak bagi badan kita rehat ni, dia ada banyak episod. Baring, main phone, tengok WhatsApp, tengok orang bagi apa ni, video lawak ke benda-benda layan kat setengah jam 40 minit. Tengok, pukul 12 kena tidur Tutup mata mai pula dah. Siaran nak bayar dia mai pula. Berapa lama kita tak tahu. Menunjukkan kualiti kita tak masuk siaran tidur pun lagi. Kita hanya baring. Jadi walaupun orang kata tidur Hawaii pukul 9, pukul 10 masuk tidur lah. Tak ada tidur pun. Pukul 12 pun tak tidur lagi. Menunjukkan apa? Badan tak rehat apa benda pun lagi. Tak rehat apa? Tak masuk stage sleep kita panggil. Jadi lepas pada tu kita baru start tidur nak baring. Tapi kalau bunyi apa-apa sikit kita terus terjaga. Menunjukkan apa? Tak tidur secara kualiti lagi. Dia pre-sleeping stage ni kita panggil. Dia baru nak masuk zone tidur. Anak kita keluar pintu pun kita terasa ada orang bunyi tu, kucing, segala benda kita tahu. Menunjukkan apa? Otak sensitif lagi. Duk fikir merata lagi, otak duk sensitif. Tak tidur lagi. Menunjukkan apa? Sistem otak tidak tidur lagi. Baru kita masuk stage yang kedua, kan? Jadi stage pertama tu kita duk ralik-ralik tidur, duk lari-lari tu boleh jadi 1 jam kadang-kadang. Boleh jadi 1 jam. Kalau orang kadang-kadang tu dia kadang-kadang kita panggil pun dia bangkit terus tu, menunjukkan dia tidur stage tu ya. Orang panggil tidur ayam. Kan? Kita panggil tidur ayam lebih kurang macam tu, kan? Menunjukkan apa? Dia tidur, kualiti dia sangat shallow. Apa? Tak tidur lah kita kata. Otak tak sleep. Tidur masuk stage yang kedua. Stage yang kedua ni baru kita tidur. Moderate sleep. Masuk deep sleep. And then dia masuk satu stage sleep yang dia panggil REM sleep. REM sleep ni apa? REM, Rapid Eye Movement Sleep. Rapid Eye Movement Sleep, kita in a very deep sleep. Yang tu baru sistem semua rehat. That's it. Badan kita dia kena sampai ke stage tu baru kita rehat. Bila kita rehat, time tu baru masuk dalam REM sleep tu, kita deep sleep. Masuk quality sleep yang paling bagus. Kalau kita duk main pakai stage 1 tadi, kita tak ada kualiti, kita letih.
Kita tak macam tak rasa tak tidur kan. Jadi kita kena biasakan, nanti kita bincang macam mana dia panggil sleep hygiene, macam mana kita nak biasakan diri kita tidur dengan kualiti yang baik. Dan kita ambil, kalau ada kesempatan kita tengok bagaimana Rasulullah sleep, Rasulullah tidur, dan Rasulullah mempunyai kualiti sleep yang sangat bagus, yang kita boleh ambilkan sebagai satu sunnah dalam kita nak tidur kan. Jadi dalam konteks kita, bila kita tidur ni lah berdengkur, bila saya duduk macam ni tak berdengkur apa benda, sebab apa? Tak, kita duduk macam ni berdengkur, kita karut kan. Sebab apa? Benda ni kita semua duduk kontrol, alert, muscle kita kuat semua. Tapi bila kita tidur, otot kita mula rehat, tak kaki kita rehat, kita angkat kaki piduk, katalah bini kita angkat kaki kita piduk, tangan tu ada tolak tangan kita pun tak tahu apa. Sebab apa? We are in a sleep, badan sleep. Jadi antara organ yang juga tidur, yang juga rehat adalah kita punya tang, yakni kita punya lidah. Lidah kita adalah organ yang besar dalam mulut. Yang kita duk nampak ni depan pangkal gerak-gerak ni, duk bercakap ni, tapi dia ada satu struktur pangkal lidah yang besar. Pangkal lidah tu, struktur pangkal lidah yang besar tu, yang duduk sampai dia atas sampai sini, sampai dekat tulang dagu kita ni, dia pusing macam tu. Struktur tu besar dan dia akan rehat masa kita tidur, dan lidah akan rehat. Bagaimana lidah rehat? Lidah akan ke belakang. Dia akan ke belakang. Pada ketika dia ke belakang inilah dia akan menyebabkan getaran berlaku kalau keadaan di dalam kita punya tengkuk kerongkongan kita ni sendat. Contoh tengok kita sendiri pun, masing-masing kita ada orang tengkuk dia jenis lebar sikit, dia jenis kita panggil apa? Tengkuk dia apa? Pendek. Tengkuk dia pendek. Jadi bayangkan semua struktur dia punya palate, dia punya anak tekak, dia punya tu semua sumbat masuk dalam tu, dia pula tengkuk dia jadi pendek. Jadi dia bila dia tidur, benda tu akan terke belakang, maka berlakulah getaran. Getaran ni pada mana? Udara punya masuk, nak bernafas. Udara masuk, dia akan bergetar tu. Bergetarlah tu. Itulah puncanya berlakunya apa yang disebut sebagai berdengkur. Sebab tu orang ni dia akan tengok kedudukan dia tidur lagu mana dan badan dia lagu mana, dia akan, kita kata prone, cenderung untuk dia berdengkur. Leceh berdengkur ni. Kadang-kadang kita tidur dengan orang kan, kita pergi mana-mana travel, masa pergi haji duduk 5-6 orang, kawan ni seorang, Tok Syekh seorang berdengkur ni, ada jam 5-6 orang yang lain, habis cerita. Satu rombongan akan cerita pasal Tok Syekh seorang ni kan. Sebab apa? Dia berdengkur kuat sangat kan. Jadi berdengkur ni kita boleh rawat, tak boleh. Yang tu yang kita nak bincang ni, dia boleh rawat, dia dapat kualiti. Dan masalah dia adalah apabila kita buat tak tahu, kita kata alah biasa ni. Rupanya dia ada komplikasi. Komplikasi berdengkur boleh menyebabkan masalah signifikan. Nanti saya nak bincang, boleh no? Nanti tuan-tuan tanyalah soalan apa kita bincang tadi. Jadi kadang-kadang budak-budak pun, kadang-kadang budak-budak kecil, anak-anak yang pun boleh berdengkur dia. Kita dengar, "Oi, hang tak badan kecil berdengkur." Sebab struktur, dia punya struktur. Komplikasi, terus kita pergi ke komplikasi. Komplikasi yang paling besar untuk seseorang yang mempunyai masalah berdengkur ni apa benda? Dia panggil sleep apnea. Apa benda ni? Sleep apnea ni tuan-tuan kalau pernah tengok orang yang berdengkur, dia tidur, bunyi start, enjin start. Gear 1 masuk, masuk gear 2, kuat lagi. Gear 3 api, kita pakai duduk tengok dia lah, cerita dia. Tutup telinga apa, tak jadi apa. Satu time dia main, dia diam. Tadi bunyi kuat, serupa kereta api punya bunyi, lepas tu dia diam. Kita pula pergi tengok dia diam. Pada ketika dia diam itu, sebenarnya dia tidak bernafas. Dia tidak bernafas, dia tak sedar, dia tidak bernafas. Selama berapa saat? Dalam 10 saat. Cuba kita tahan nafas 10 saat. Dia tu dia diam. Lepas pada 10 saat, selalunya dia akan tarik satu nafas yang sangat panjang dan menakutkan. Kalau orang tak tidur ni, dia tahu. Dia akan tarik macam mana? Dia akan tarik macam tu. Selalunya. Kalau bini kita akan sebut, apa tidur, apa benda ni, tarik nafas. Itu dia panggil sleep apnea. Badan dia, apa yang berlaku sebenarnya? Dia tidur, dan badan dia, fisiologi badan. Apa maksud fisiologi badan ni? Bila kita tidur, memang tangan kita rehat, tak bergerak tidur, kan, kepala kita semua tidur. Tapi pernafasan ni dia kena kontrol. Dia kena bernafas. Takkan kita tak bernafas masa tidur. Nafas.
Perut proses makanan bagi relax, semua jantung pun. Jadi sepatutnya jantung pun dia steady, dia slow down. Macam kita lah ni, kita fikir kadang-kadang main emosi tak tentu halau sikit, jantung laju. Tak, dia macam-macam, nafas laju. Tapi bila kita tidur dia slow. Nafas pun dalam 14, 16 second, 16 kali dalam 1 minit. Kita relax, kita tidur macam dia panggil breathing yang elok. Dia tak macam breathing mana orang tidur lagu tu. Dia breathing elok. Sama lah juga dengan denyutan jantung dia. Jadi bayangkan jantung dalam sehari bangun pukul 5.30 sampai pukul 10.30 tu jantung pumpa. Masa malam lah jantung nak relax sikit, dia nak calm, bagi time dia relax sikit kan. Begitu juga dengan nafas, begitu juga dengan perut. Semua nak time. Allah Ta'ala cipta manusia ni waktu malamnya untuk berehat. Tetapi apabila orang ni bermasalah berdengkur kuat dan dia mempunyai masalah yang disebut sleep apnea ni, jantung tak boleh nak rehat, paru-paru tak boleh nak rehat. Sebab apa? Kawan ni tak dapat oksigen. Dia bernafas dalam keadaan tidak mempunyai cukup oksigen untuk dia sustain fisiologi dia. Saya ulang balik. Dia, kalau kita lah ni nak bernafas, dia tidur malam, dia tak bernafas dengan, kita kata dengan satu nafas yang bagus. Nafas yang bagus ni oksigen masuk elok. Nafas yang tak bagus, oksigen tak masuk. Kita perlu oksigen. Jadi dia menafas oksigen tak, dia tak menafas secara berdengkur kuat tu, dan dia berhenti breathing, dia tak bernafas dalam 10 saat, oksigen dia rendah. Bila oksigen rendah, jantung kena kerja kuat, pumping kuat, sebab nak tak perlu banyak kerja ni. Jadi sepanjang malam nampak macam kawan tu tidur, badan dalam dia tu, organ dalam tak berhenti kerja overtime nak bagi kawan ni hidup. Sebab apa? Dia menafas tak bagus. Dia mempunyai masalah dengkuran yang teruk sampai dipanggil obstructive sleep apnea. Tuan-tuan ingat saya sebut ni, dipanggil obstructive sleep apnea ni sampai peringkat macam mana? Dia boleh kena, kita kata apa? Dia tak bernafas dan badan letih. Bila apa yang berlaku, kita pergi terusan ni, saya lompat-lompat sikit. Dia tidak bernafas. Apa yang punca dia yang tadi kita bincang, dan kita nak pergi tanda-tanda pula. Kita pun cek. Apa tanda-tanda orang yang mempunyai masalah sleep apnea ni? Kan, apa yang disebut sebagai sleep apnea? Obstructive sleep apnea. Kan, dia mempunyai kita kata masalah apa? Contoh dia apa yang dihadapi dia? Dia akan selalu berdengkur kuat waktu malam bila tidur, dan dia mengantuk di siang hari. Mengantuk di siang hari ni biasa kita kadang-kadang lepas tengah hari kita slow down sikit, mengantuk sikit, kita kailullah sebelum zuhur, itu biasa kita slow down sikit. Maksud yang kata mengantuk, orang yang mempunyai masalah sleep apnea ni mangkit tidur, dia selalunya pening kepala, dia pening, dia rasa pening, oksigen kurang sepanjang malam, dia pening. Lepas tu dia rasa macam aku tak tidur, dia letih. Baru bangkit tidur ni, letih, rasa nak perlu tidur lagi. Padahal baru bangkit pukul 6 pagi, baru bangkit, pening, rasa nak kena tidur lagi, rasa macam tak puas tidur. Itu selalu dia duk sebut, dia tak puas tidur. Lepas tu dia pun pergi kerja, bawa kereta 5 minit, pergi jumpa traffic light, tidur. Traffic light merah, tidur. Zaman dulu ingat masa kita ada kereta api, tukang gate tutup gate tu, kira tidur terus. Orang kena ketuk cermin. Kan, masalah orang yang berpunyai, betul kalau orang yang long distance driver, orang yang bawa lori, bawa bas, sama jalan straight, highway kan, dia melelong. Dia selalu tertidur. Badan dia sebenarnya sangat tired. Dia letih. Badan dia letih. Dia tak boleh nak kontrol. Badan dia terlalu letih. Dan kemudian dia ada juga simptom lain, tanda-tanda lain. Antaranya apa? Hilang daya konsentrasi dia, kurang. Lepas tu dia tak berapa berminat, suami isteri punya hubungan dia tak berapa berminat, dia cepat marah. Semua ni dia berkait-berkait. Jadi punca dia sebenarnya adalah pada ketika tidur tu, punca dia. Apabila dia hadapi masalah tidur yang menyebabkan kualiti tak ada, dan badan dia dalam keadaan struggle, yakni badan dia perlu oksigen dan dia tak mampu untuk bernafas dengan baik. Jadi benda ni selalunya orang tak berapa ambil berat, dan dia adalah masalah yang perlu amat-amat kita kata titik beratkan. Orang lori driver ke, orang kerja apa yang kita kata bila dia ada masalah berdengkur,
Lepas tu kadang-kadang kita boleh record. Masalah berdengkur ni, kita pergi jumpa doktor tak tahulah, bini saya kata saya berdengkur cukup kuat, saya tak percaya. Saya pun record sekali dengan handphone, saya pun record, memang bunyi kuat tu. Kita jangan segan pergi bincang dengan doktor kat klinik kesihatan. Habang dia masalah ni, dia akan refer kita. Dia ada pakar dalam bab ni, dia ada pakar dalam memang mengurus masalah ni. Dia panggil, kita pernah dengar ENT surgeon, ear, nose and throat, ear, nose and throat. Ni masalah throat, masalah tekak. Dia akan tengok apa punca masalah kita dekat tekak kita ni. Apa-apa selalunya kita kata 80-90% of the time, 90% masalah ni adalah masalah badan kita gemuk. Kita dalam keadaan tidak seimbang di antara tinggi dan juga kita punya berat. Jadi dia berkumpul lemak, dia berkumpul dekat bahagian tekak kita ni, lemak yang kita kan. Maka kita jadi nampak tengkok kita ni pendek, dia nampak tak berapa. Kadang-kadang orang kita tak nampak tengkok kan. Jadi dia cramp everything, dia semua sondat masuk. Jadi benda ni boleh kita start dengan sekadar exercise saja. Betul, kita tengok berlaku tak perubahan dalam kita, masalah berdengkur ni hilang tak. Kalau bini kita kata kurang, okey, menunjukkan apa? Kita turun lagi sikit berat badan, insya-Allah dia lagi kurang. Kemudian apa lagi yang kita boleh buat untuk masalah ni adalah tidur. Bila kita tidur kedudukan yang manakah yang membantu supaya tidak berlaku blok? Bila kita tidur terlentang, tidur macam ni, bantai kita lagu mana? Dua benda yang kita guna setiap hari masa tidur, bantai dan tilam kan. Saya selalu syorkan, bukan nak pergi kempen apa-apa dak. Nanti orang kata banding Rasulullah dulu tidur beralaskan pelepah tamar saja pun berat berat dia punya belakang. Kita rumah kita bukan ada pelepah tamar untuk sodok sembang lagu tu kan. Tilam dan bantai yang kita guna biar support belakang kita dan support tengkuk kita. Dia tak boleh terlalu tinggi dan dia tak boleh terlalu pendek, rendah, sampai dia lebih kurang 4 inci. Dan dia mesti support tengkuk kita. Sebab apa? Allah Ta'ala ciptakan bila kita tidur, badan kita, oleh kerana kita tidur, automatically kepala kita akan ke belakang. Tidak, kalau kita tak ada bantai, dia memang ke belakang. Jadi kita letak bantai untuk ke depan. Berapa ke inci? Lebih kurang 4 inci. Kita perlu 4 tengok macam mana saiz badan kita lah. Lebih kurang 4 inci, 5 inci macam tu. Support belakang kita kan. Kalau kita tidur melentang, lama kelamaan kadang-kadang kita akan ke dagu, kita akan buat macam ni. Dan benda tu akan menyebabkan kita punya saluran pernafasan terhimpit, blok. Bila kita tak sedar. Sebab tu bila orang yang selalunya kita nasihatkan kepada orang yang tidur macam ni, tolak dagu dia punya dia ni atas, selalunya udara tu okey balik kan. Tu kalau simple punya masalah lah, ubah kepada struktur kepala aja kan, cukup untuk bagi ada udara masuk okey. Dia tak king, dia tak dia blok macam tu kan. Dia tentu dia akan blok, dia tolak ni. Tu simple. Tapi kadang-kadang perlu yang paling terbaik adalah tidur sebagaimana Rasulullah tidur. Rasulullah ajar kita sebagai satu qudwah dalam kita tidur adalah mengiring. Bila kita tidur mengiring sebenarnya dia membantu saluran pernafasan. Dia tak himpit saluran kita, straight itu dia ni kan. Dia akan, sebab tu antara benda yang kita buat rawatan kepada pesakit yang punya masalah ni adalah kita kata try jangan tidur melentang. Azanah kan. Nanti kita sambung sikit lagi Allah Akbar, Allah
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung lagi sikit berkenaan dengan berdengkur dan juga komplikasinya. Yang penting dah ni. Sambung sikit lagi, di mana apa yang kita boleh buat untuk mengelakkan orang yang berdengkur ni, satunya posisi tidur. Posisi tidur mengiring seperti mana yang dianjurkan oleh sunnah Rasulullah, kan, mengiring. Sebab tu kalau kita tengok rawatan ya, antaranya kita suruh dia berbantai supaya dia tidur satu posisi itu je. Kadang-kadang sampai teruk sangat, kadang orang dia buh bola tenis supaya kau tu tak boleh tidur melentang. Sampai sebab kalau dia tidur melentang, lama kelamaan dia akan berdengkur kuat. Dia tidur mengiring, dia okey. Berdengkur juga tapi tak teruk. Taklah sampai peringkat kita kata, sampai tak yang kita kata obstructive sleep apnea tu, sampai peringkat tak bernafas, kan. Jadi okey. Kalaulah keadaan ini berterusan juga, doktor mai balik ke jumpa doktor, tak settle juga doktor, dok bunyi kuat serupa tu juga, maka pada ketika itu kita akan hantar pesakit ni ke makmal tidur. Dia panggil makmal tidur, ataupun dia buat sleep study. Dia sangkut kita dengan beberapa alat, kita tidur, kat wad tu, tidur saja, dia akan check macam start, bila kita start tidur, kita punya pernafasan lagu mana, oksigen kita lagu mana, dia akan check nadi kita lagu mana, semua dia check. Alat tu akan record semua benda. Esok pagi kita bangun, bagi ke doktor, dia akan analisa, dia panggil kita, dia akan beritahu time ni awak tidur, jantung lagu ni, pernafasan lagu ni, oksigen macam mana. Tiba-tiba bunyi mula berdengkur, kemudian udara dalam darah, oksigen dalam darah drop. Kita akan nampak graf, kita akan nampak sungguh. Masa tu dalam makmal tidur tu, sleep study tu, kan, dia akan bagi tahu keadaan kita memang ada masalah. Dia kata dalam hal ni dia mula buat rawatan yang lebih fokus. Mula-mula tadi umum ya, exercise dulu, tidur posisi elok-elok pagi betul. Lepas dia tak jadi apa juga, mai jumpa doktor, dia buat sleep study ni, pergi duduk makmal tidur. Oh, memang masalah. Banyak dangerous. Kadang-kadang kita duk tengok orang accident duk melelong tu, pasal ni lah kadang-kadang. Antara punca-punca dia, teruk melelong. Bayangkan kalau dia bawa bah 40 orang belakang ni bawa lori besar, kan? Bayangkan kalau dia mempunyai masalah ni. Oi, dulu masalah besar. Sebab tu masa saya dekat Australia dulu, masa kita nak bagi lesen, antara syarat kerajaan Australia set, orang yang nak bawa lori, orang nak bawa kenderaan ni, dia akan suruh mai jumpa doktor, dapat pengesahan bahawa orang tu tak ada masalah ni.
orang tu tidak ada masalah sleep apnea ni, doktor kena sign, check memang kena sign bahawa dia ni okey, fit to drive kenderaan berat dan juga commercial vehicle, dia boleh ni. Jadi kalau orang ni memang ada masalah ni, dia panggil obstructive sleep apnea, OSA, obstructive sleep apnea, dia ada masalah ni, dia ada alat bantuan dipanggil CPAP machine. CPAP ni apa? Continuous Positive Airway Pressure. Wih, kita kata macam mana hang nak tidur, bubuh cerobong kat hidung ni, lagu mana tidur, kan? Tuan-tuan tengok pelik, tapi dia lebih selesa tidur lagu ni banding tak pakai. Mula-mula nampak kalut sikit, tapi lepas dia lebih selesa sebab apa? Tak ada masalah pernafasan, dia mangkit fresh macam kita, insya-Allah tak ada apa. Dia akan tolak airway pressure tu, akan buka saluran yang tersumbat, terlekat semua tu. Tapi tiap-tiap kali dia tidur, dia husung pendatang ni lah. Pergi tidur tak mana, dia akan husung. Dan ni makin canggih, makin kecil. Dulu macam ni. Kalau tuan-tuan tengok, sebab itulah apabila kita tengok iklan dalam masuk YouTube, masuk Facebook, bubuh kat hidung sikit-sikit kan, dia kata rawatan untuk snoring, rawatan untuk berdengkur, bubuh kat hidung, selesai masalah. Dia sebenarnya dia nak tiru konsep macam ni, tapi tuan-tuan kena faham, dia perlu kepada benda yang positif airway pressure untuk buka, bukan sekadar pergi sangkut kat hidung dah, dia bukan macam tu kan. Kalau tuan-tuan pernah tengok alat-alat kalau ada orang duk jual tu kan, kita nak benda tu mesti bersifat membuka saluran pernafasan. Jadi sebab itu kita perlu untuk tahu masalah dia kat mana. Kadang-kadang ENT surgeon operate, masalah dia dekat ni, atas ni ke, ataupun saluran tekak dia ada panggil struktur adenoid ke. Kalau untuk budak-budak, dia buang benda tu. Ataupun dia kata masalah ni, kita bernafas kat hidung, lepas tu dia ada deviation, masalah hidung ke apa ke. Percentage tu sangat sikit, masalah besarnya dalam kerongkongan. Dia tu masalah paling besar. Jadi sebab itulah kita dalam hal kita bincang tadi, untuk kita bantu diri kita, kalau kita dah dalam kategori orang sebut kita tidak berdengkur kuat kerana ham tak menafas, menunjukkan kita memang kena dapat rawatan. Tapi kalau kita ni dalam kategori kadang-kadang berdengkur kita kata gear 1, gear 2 punya level dia, bukan gear 5. Kita duk start dah ni, baru kita kena buat tips-tips ni kan. Kita tidur, kita ni saya bagi secara umum, semua pesakit kita akan cakap benda ni. InsyaAllah kita ni tak ada sangkut alkohol lah, insyaAllah. Tapi ubat tidur, kadang-kadang ada orang duk beli dekat internet lah, orang beli lah. Kadang-kadang dia tak boleh nak tidur, serabut lagu macam dia makan ubat tidur kan. Ubat tidur perlu kita edarkan, dia kata ubat penenang lah apa benda, semua ni kita tak payah. Nanti kita tunjuk macam mana kita nak tidur supaya tidur kita ni quality sleep, tidur yang mempunyai quality. Tak mau juga kita ni tidur dalam keadaan, kalau boleh elakkan mengiring, elakkan berbaring, kita tidur mengiring. Tidur mengiring lebih elok, bantu kita kan. Yang kita bincang tadi, tinggikan kepala semasa tidur 4 inci ke 6 inci ikut saiz badan kita kan. Jadi kita letak supaya kita selesa kepala kita tu. Sebab tu kita selalu syorkan tuan-tuan beli bantai yang elok. Kita kata worth, kita nak invest. Kita nak beli barang kasut, kita beli mahal. Orang perempuan beli handbag mahal, bukan tiap hari pakai handbag itu pun, tapi bantai tiap malam kita pakai kan. Bantu kepala kita tidur dengan elok. Beli bantai yang elok sikit kan. Tak semestinya jenama pelik-pelik ni ataupun apa benda. Tengok bantai tu selesa dengan kepala kita. Kita test tengok dia macam okey, support kepala kita, dia okey kan. Dia kira boleh guna dengan baik, insya-Allah. Baik, kemudian sebelum saya nak pergi kepada amalan tidur ni, saya ulang balik apa yang saya sebut tadi tentang dia panggil sleep cycle, kitaran tidur. Semua kita akan mengalami kitaran ni. Kita akan pergi stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, masuk REM sleep yang saya sebut tadi. Perlu sangat kita mempunyai kualiti tidur yang baik. Jadi, bilakah waktu tidur yang sepatutnya kita tidur? Saya tak ambil slide ni, saya lupa nak bawa. Bila kita kaji, berapakah masa yang Rasulullah SAW tidur? Start pukul berapa tidur?
Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah berkenaan aktiviti malam, nak kata meeting tak ada, tak dengar bunyi tiba-tiba malam baru nak, tak dia tak, bukan budaya kita meeting malam. Kalau kita kerja siang, lepas tu kita meeting start pukul 9, kita kata lepas insya kita start meeting tak tahu habis pukul berapa tu. Dia sebut pukul 9 malam je, tak tahu habis pukul berapa kan. Pergi 9 main-main, tak ada orang lagi, adalah seorang main. Lepas tu duduk sembang-sembang, orang tunggu orang ni, tunggu orang ni, pukul 10 baru start meeting, tak tahu habis pukul berapa kan. Pukul 12 balik rumah, perempuan. Jadi itu budaya. Satu orang kita tidur pukul 1 pagi dan dia menjadi budaya. Allah, awal lagi baru pukul 11.30 dan lagi ni duduk lepak lagi, duduk sembang lagi, perempuan lagi. Sebenarnya sepatutnya kita ni masuk tidur dan tidur lebih kurang time pukul 10.30. 10 ke 10.30 tu the best time untuk kita tidur. Sebab waktu tidur time tu kita akan dapat awal stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 tu kita dapat awal. Dan pukul berapa kita bangun tidur? Rasulullah bangun kan, kalau kita tengok sepertiga malam di tidurnya, kemudian dia start bangun. Menunjukkan apa? Rasul, kalau kata time kita lah ni, Rasulullah bangun dalam pukul 4 pagi, lebih kurang macam tu kan, time macam tu lebih kurang 1 jam setengah ke 2 jam sebelum waktu subuh kan. Rasulullah bangun time lebih kurang macam tu. Kita kalau tak boleh bangun pukul 4 pagi pun, kalau kita bangkit pukul 5 pagi pun gagah apilah kan. Kita dan tahajud, jadi kita memulakan hari jauh lebih awal daripada orang non-Muslim. Kita tidur pukul 10.30, 11.30, 12.30, 1, 2, 3, 4, 5, katalah ni pukul 6 jam kita dah tidur elok dah. 6 jam quality sleep. Bangkit pukul 5 pagi, ambil pergi toilet, ambil wuduk, solat, kita ready menghadapi dunia. Hari kita bermula jauh lebih awal. Jepun duk kata depa lah first yang jumpa matahari, mulakan hari. Depa yang kerja dalam dunia ni, depa start masuk kerja dulu. Kita kata cari dunia depa ni, depa start dulu. Tak, kita 5 pagi kita start dah. Kita buat dengan cara betul. Bangkit, tahajud, kita pergi solat berjemaah. Kita start awal, champion dah kan. Kita orang Islam kalau buat benda ni champion. Mulakan hari kita awal. 5 pagi, 5 awal mula dah. Cuma jangan tidur pukul 1 pagi. Pukul 12.30 tadi dia kena tidur awal. Dan kita kena makan juga awal. Ini saya sebut ni bukan benda yang baru. Kalau tuan-tuan tengok, ada satu buku tulis tentang perubatan Rasulullah dan gaya hidup Rasulullah. Inilah gaya hidupnya. Rasulullah tak makan pukul 10 malam. Kita pukul 10 malam makan ni. Kadang-kadang hentam sakar ni. Budaya makan kita silap. Kita sepatutnya makan awal. Pukul 7, kalau ni maghrib pukul 7, lepas maghrib kita makan ni tak apa kan. Tak makan lepas pukul 9 tu kita tak makan dah. Jadi bila kita makan pukul 7, 8, 9, 10, 11 adalah time makanan duduk dalam perut ni. Jadi pukul 11 tu dia dah habis dalam perut, jadi dah slow down dah. Jadi banyak benda yang kita boleh bantu badan kita untuk berehat. Dan apabila kita bantu badan kita berehat waktu malam, siangnya kita bersedia untuk menghadapi dunia. Sebagai umat yang kuat, bersedia. Macam tu baru kita berhadapan dengan, kita kata ready. Lepas tu kalau ikut sunnah Rasulullah, pukul 12.30 Rasulullah akan rehat sebelum zuhur kan. Qailullah, kita boleh rehat sekejap kan. Kita boleh lelap 20 minit, power nap, istilah orang putih panggil power nap. Dia tidur sekejap 20 minit. Lepas tu kita start balik kan. Kalau lah ini menjadi rutin kita set balik. Budaya kehidupan manusia ni, orang Islam reset balik. Lah ni kita ikut orang lain. Kita dah ikut orang, kita dah ikut depa set macam ni, tidur pukul 12.30, kita 12.30. Padahal kita telah disusun budaya hidup kita ni untuk kita jaga kualiti tidur kita. Nak dapat kualiti tidur, bila kita bangkit tidur pukul 10, masuk pukul 10.30, tak ada dah phone. Kalau pegang handphone Khalid setengah jam, 40 minit dia akan pi kan. Kadang-kadang orang dia start berfikir. Apa yang saya selalu habaq kat pesakit saya, kalau dia mula berfikir banyak sangat, dia runsing, tulis apa benda yang hang duk fikir, letak sebelah. Aku akan berurusan dengan hang esok pagi. Jangan masuk dalam kepala. Bila kita tak keluarkan benda tu, dia duk main dalam kepala. Lepas tu kita kena mula. Apakah sleep hygiene yang kita boleh buat? Benda yang kita boleh buat sebagai satu amalan, dan amalan ini menjadi ibadat.
kita niatkan kehidupan kita ni untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, maka tidur kita ibadat untuk merehatkan badan untuk memulakan hari insya-Allah esok harinya. Jadi apa kita buat? Tidur awal. Kita slow down. Tutup lampu semua ni, dia bantu untuk kita punya otak kita ni, dari satu hormon. Dia akan keluar untuk membantu kita tidur. Bila kita redupkan keadaan, malamkan keadaan, tidur ni, dia akan keluar hormon ni. Dan untuk membantu kita slow down tidur kita. Kemudian bagusnya kita berwuduk, kibas tempat tidur kita elok-elok, kemah, baring di sebelah kanan seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah menghadap kiblat. Kemudian kita psychologically, kalau dalam ni saya ambil ni untuk Islamic punya view. Kalau orang barat masa kita belajar dulu, dia akan buat meditasi dalaman. Dia akan buat macam psychological supaya relax, tenang, dia buat passion tu kan. Kita Allah Ta'ala melalui kaedah Rasulullah, kita baca qul huwallah, kita baca qul a'udzu birabbil falaq, kita baca qul a'udzu birabbin nas, kita tiup semua satu badan kita niat apa yang kita buat hari ni, kepada ni kita maafkan orang, kita mula tutup cerita hari kita tu dengan terbaik, tutup cerita kan. Lepas tu kita doa kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, tidur kita tidur insya-Allah. Lepas tu apa yang kita buat ini bantu diri kita tidur. Jadi mungkin dia akan pergi juga, sama juga, dia akan pergi stage pertama, stage kedua, tapi dia tak lama dia akan masuk. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kalau kualiti tidur kita ni baik, dia akan masuk stage pertama, stage kedua, stage ketiga, stage keempat, masuk REM sleep tu. REM sleep tu dalam 40 minit ya, kita tidur deep sleep, tidur. Lepas tu dia akan masuk balik. Kalau kita ni tidur, dia akan masuk 2 cycle. Dia akan masuk balik stage pertama. Sebab tu tiba-tiba kita pukul 2 pagi kita terjaga. Bukan siapa kejut kita pun. Tiba-tiba kita pukul 1:30, pukul 2 pagi kita terjaga. Macam lepas tu kita tidur balik. Sebenarnya dia tengah duk set cycle baru. Dia set cycle. Sebab tu kalau orang tidur, kita letak dalam elektrod dan kepala dia, kita nampak pattern permainan dalam otak dia tu, tiba-tiba dia nak aktif balik, dia tidur balik, cycle tu berjalan. Maka kita tidur, bila kita tidur benda ni, insya-Allah quality sleep kita dapat dan kita boleh memulakan hari dengan cemerlang. Dan rugi kalau kita tak ambil peluang tidur yang baik ni. Sebab apa? Esoknya kita orang siang bekerja, kita duduk ralik, kita duduk tak quality, kita nak mengantuk, saat-saat duduk sandak tidur, jadi tak ada quality. Patutnya malam tu kita fokus tidur, siang kerja. Siang kita bersungguh-sungguh dalam kita kata membina kehidupan kita, insya-Allah. Ada soalan apa-apa tak pasal berdengkur dan seangkatan dengannya ni? Ya, tuan. Baik. Kita bekerja, berbagai-bagai jenis kerja kita buat kan. Ada orang fizikal kerja dia, tunjukkan dia buat bendang kan, ikut dia fizikal, kerja fizikal, kerja mental. Semua kerja ni dia akan menggunakan tenaga tu mai daripada mana? Tenaga tu mai daripada pemakanan kita, sumber tenaga kita, glukos kita, semua tu. Bila kita dah buat kerja, badan kita buat kerja, dia start guna tenaga tu. Orang yang buat kerja banyak, badan dia memerlukan tenaga yang banyak, dia perlu makanan yang bagus untuk supply kepada dia. Dan badan kita, bila kita buat kerja, of course macam kita lari, kita buat apa, kita penat. Memang badan kita akan penat, tak dinafikan. Mesti kena ada cycle of rest. Badan kita mesti kena ada rehat, sambung balik rehat. Lepas tu pergi buat kerja, rehat. Kalau kita terusan itu, dia akan burn out. Sebab tu kita buat kerja, tuan-tuan tengok kan, kalau orang yang buat kerja teruk masa siang, masa muda dia, masa dia tua sikit, dia badan dia, lutut dia gone, lutut dia bermasalah, belakang dia bermasalah, dia macam-macam. Sebab apa? Badan dia tidak lagi boleh tahan dengan keadaan tu. Jadi berlakulah adil kepada badan kita. Kita buat kerja, pergi buat bendang, itu kena ada time rehat dia. Lepas tu kita sambung balik. Badan rehat itulah badan kita tengah duk recover balik. Support dengan makanan yang bagus untuk bagi tenaga, tetapi riang kita punya tenaga badan nak bergerak-bergerak ni juga perlu rehat dia. Kan? Macam itulah kita
bergantung kepada kerja macam mana kita buat kan. Sama walaupun orang dalam pejabat sendiri pun tengok komputer 8 jam sehari, mata dia akan masalah kan, tengkuk dia akan bermasalah ni duk tengok macam tu. Sama je. Sebab tu kita kata apa? Break, jalan. Sekejap jalan pun cukup untuk dia release belakang dia kan, dia punya mata dia kan. Kalau tidak, bayangkan tiap-tiap hari tengok komputer, cahaya banyak masuk, kepala duk tengok lagu ni, oi, dia punya ni sakit belakang ni. Sama je, macam-macam kerja ada dia punya cabaran-cabaran dia. Wallahu alam. Ada soalan lain? Dah tuan. Tersedak. Tersedak ni tuan rasa macam sakit ulu hati tu. Okey. Baik. Apabila kita tidur, struktur yang tuan sebut ni, kita esophagus, salur makanan dekat bawah sebelum salur makanan turun kita makan nak berjumpa dengan perut. Kat bahagian tu dia panggil sphincter. Dia ada satu salur yang dia tak ada injap apa pun, tapi Allah Taala cipta badan kita ni dia macam bersifat macam injap. Dia akan tutup macam tu. Jadi tak boleh tersedak naik. Dia akan tutup macam tu. Tapi bila kita tidur, dia duduk dalam posisi macam ni. Kita berdiri dia posisi macam ni. Gravity akan turunkan dia. Tapi bila kita tidur, posisi kita lagu ni. Dan kita kalau tak, terutamanya kalau kita ni badan kita besar sikit, benda tu dia tak kejap tutup. Dia tutup dengan kurang kejap. Dan kita kadang-kadang kita tidur pula, tidur flat, dia akan naik. Orang macam ni, kadang-kadang budak-budak, baby, kadang-kadang dia temuk, orang Kedah kata temuk kan, dia naik rope kan, tu sama sphincter, dia punya injap sphincter tu tak kuat, dia tendang naik atas balik kan. Kita kadang-kadang dia naik rasa macam ayam asid, rasa tak selesa semua kan, sebab sphincter tu tak kuat. Jadi cara dia macam mana? Orang yang mempunyai masalah ni, dia kena tidur tinggi sikit, bantu badan dia upright position sikit, bukanlah tidur sampai duduk macam tu, tinggi sikit kan, bantu dia sikit kat situ kan. Wallahu a'lam. Ada soalan tadi tuan? Okey, posisi tidur ni kan, dia tujuan kita posisi tidur, kita dengar macam mana sunnah Rasulullah tidur macam mana semua. Tidur atas tangan ke, bantai ke, apa pun tak, sebenarnya tujuan dia untuk airway kita je, untuk salur pernafasan kita tidak kena blok, tu je tujuannya. Orang yang kurus dia jarang ada masalah ni sebab dia ada ruang sikit, advantage dia. Tapi kalau orang yang gemuk sikit tembun, dia punya tengkuk dia akan bermasalah. Dalam bah pun dia akan bunyi kan, bila dia tidur macam tu dia akan bunyi. Kita tengok dalam bah, sebab dia memang, kita kata dia cenderung untuk mempunyai masalah tu. Jadi tidur tangan, tidur bantai, itu bergantung kepada keadaan kita. Wallahu a'lam. Ada soalan tadi mana tu? Tak ada lah. Ya. Betul. Kepada baby, kepada anak-anak muda kecil kan, umur 4 tahun, 5 tahun, berapa anak umur apa? 11 tahun tu. Dia bukan sekadar di sana, dia bukan sekadar tonsil. Tonsil ni dekat bahagian bawah ni, dekat, kita kata dekat pangkal tengkuk tu, pangkal kita punya bawah kepada anak lidah kita tu ada tonsil kat situ kan. Anak lidah tu yang boleh gerak-gerak tu lah uvula nama dia kan. Tapi untuk budak-budak kalau muda lagi kan, umur 4, 3 tahun, 2 tahun, dia akan ada satu struktur lagi nama dia adenoid. Soalnya doktor akan buang semua tu kan. Kalau dia kerap menunjukkan apa? Dia sat-sat tonsil dia bengkak. Sat-sat tonsil dia bengkak. Dia cenderung sat-sat tak boleh pergi sekolah sebab apa? Tonsillitis dia panggil. Tonsil dia bengkak. Demam, tonsil bengkak. Menunjukkan dia ni orang budak yang cenderung, tengok berapa kali dia bermasalah ni sangat, kita panggil untuk buat operation, mudah je operation dia, buang tonsil tu terus. Lepas tu insya-Allah dia akan selesai masalah tu. Ada soalan-soalan lain? Ya Ustaz. Dia kiam, tapi kiam itu dia punya tak asal mengatur. Kadang sampai 1 pagi, 2 pagi dia tak boleh tidur. Betul. Ada satu penyakit ataupun ada rawatan atau lagi penyakit dia mudah tidur. Punya tidur. Itu dia saja dia Telak. Tidur. Dia tidur banyak. Ada penyakit ataupun dia rawatan yang tidur banyak. Okey, kepada bila kita nak tidur,
kan, kita kata kita nak membantu diri kita ni tidur dengan baik kan. Sepatutnya satu kita sebut tadi pasal pemakanan. Makan jangan lambat, makan awal pukul 7, 8 cukup makan. Lepas tu jangan pergi minum kopi yang akan menyebabkan rangsangan otak kita ni. Minum kopi ataupun kita kata apa, dia akan menyebabkan kita ni still energetic. Makan es krim, makan benda-benda yang bersifat high sugar content, memang kita akan semangat terlebih sikit lah kan sebelum tidur. Orang yang selalunya bila sampai satu peringkat umur kan, sampai satu peringkat umur, memang orang jarang mudah tidur, dia susah sikit nak tidur. Dia punya sleep cycle dia memang tak semudah pasal dia umur 30-an, 20-an, 40-an ya. Dia main umur 60-an, 70-an ni dia susah tidur. Benda tu berlaku kan. Kita kata nak tidur ni bukan kita boleh pergi tekan switch tidur, dia kan lagu tu kan. Otak kita kena relax, otak kena belajar relax. Jadi lama kelamaan benda tu dia tak semudah tu kan. Tak semua pesakit yang kita bagi ubat untuk bantu dia ada ubat untuk bantu dia kan. Tapi kita tengok case by case. Sebab tu kadang-kadang doktor kadang-kadang pesakit ni dia kira nak minta ubat tidur sebab dia rasa macam kalau tak ada ubat tidur, dia letak kepala dia, aku tak makan ubat tidur memang takkan boleh tidur. Dah, kita boleh try kita sleep hygiene ni, kita try supaya tidur kita ni tidur yang natural. Perlahan-lahan kita try diri kita untuk ajar otak kita ni slow untuk dia tidur perlahan-lahan. Kalau tak boleh juga, dia mungkin kena jumpa doktor, kita akan bantu dia dengan ubat sikit lah. Selalunya orang umur 6, 70 dia kena tidur. Kalau tidak dia tak tidur jadi pening. Pukul 1 pagi dia tak tidur jadi pening. Kita kadang-kadang memang terutang kita memang bagi. Tak semua orang kita bagi. Tengok, kita try. Kalau kadang-kadang memang ditakdirkan dia memang tak boleh tidur. Umur 70 start dah kadang-kadang dia main macam tu. Dia tak tidur pukul 1 pagi, jenuh dia kan. Dia buat macam-macam lah. Dia kata takkan nak baca Quran, jenuh kan. Dia tak tahu nak buat macam dia kira, dia buat fikir, dia tak buat fikir apa pun, dia kata dia nak tidur tak boleh nak tidur juga. Orang macam ni kadang-kadang kita bantu dia sikit dengan ubat. Soalan yang kedua tentang orang yang mudah sangat tidur. Saat-saat dia tidur, siang dia buat kerja dalam lecture hall, dalam ni tidur, orang macam ni kita kena, orang yang kita kata saat-saat tidur, manusia secara umumnya kita ni diciptakan oleh Allah tidur malam, siang kita cergas kan. Jadi kalau orang yang mempunyai masalah saat-saat nak tidur, kita kena tengok budaya makan dia, budaya apa yang dia buat hari demi hari. Dia kena, kalau pesakit saya akan suruh dia tulis hang buat apa, rutin hang harian hang buat apa. Daripada situ kita tengok, kita boleh tahu dia ni pattern dia lagu mana. Kepada orang yang regulate energy, maksud regulate energy ni pun dia cergas. Contoh, exercise dia buat, lepas tu dia buat kerja, lepas tu dia makan tengah hari bagus, waktu yang bagus, makan pun makan yang bagus. Jadi orang macam ni kita boleh tahu dia menggunakan tenaga dia makan, dia regulate energy, kita panggil, dia menggunakan tenaga dia dengan baik. Dia bukan makan, kita duduk saja, memang akan tidur, tak guna tenaga kan. Jadi dia akan memang tidur kan. Jadi orang yang guna tenaga, dia kitaran tu jadi, selalunya orang tu okey. Jadi kita kena tengok apa yang dia buat. Lepas tu persekitaran dia juga. Contohnya cahaya, benda-benda tu kan, aktiviti berjalan tak berjalan, tengok harian-harian itu. Kita kena tak bergantung kepada apakah day aktiviti dia. Daripada situ kita boleh tengok apakah punca kepada dia ni. Satu benda yang kita takut, orang yang selalu keletihan, larat kan. Allah, hang tak cukup vitamin ke, benda tak larat. Kita takut dia ada underlying medical condition, masalah kesihatan lain yang kita duk ingat pasal punca lain. Rupanya dia ada masalah kesihatan lain. Contohnya mungkin dia ada hormon thyroid, masalah hormon thyroid yang rendah, dia tak larat kan, mandom, kita nampak. Wa na'udzubillah, kanser, letih, tak larat, darah duk hilang, rupanya duk berak keluar darah, dia anemia, ini sel darah merah dia rendah, jadi kawan tu tak larat tu, letih tak larat. Jadi banyak, jadi kita kena tengok juga kan, orang yang letih sentiasa ni, kita kena tengok. Jangan kita terus jump to conclusion hang ni jenis tidur tak betul ya. Kita kena tahu apakah punca. Kena pergi jumpa doktor kena, kita punya rule out medical condition first. Kita kena pastikan dia tak ada apa masalah perubatan yang menyebabkan dia tak larat macam tu.
Kan? Terutamanya dia dulu cergah, mai tahun 2020 ni mandom. Jadi masalah. Kita pun risau juga. Baik no? Jadi insya-Allah kita tangguhkan dulu no? Ada soalan last. Ada apa-apa lagi? Tak ada no? Alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ni boleh kita sama-sama amalkan untuk kita niat nak bina generasi yang hebat. Kita should be, kita kata leading, tunjuk gaya hidup yang sihat ni orang Islam tunjuk. Sebab apa? Kita yang sepatutnya menjadi qudwah, mewarisi risalah kita lah. Cara tidur, cara ni semua orang tu tengok sikit barat tidur lagu mana. Semua ni kita tak mau. Kita mau kita tidur, kita tunjuk kaedah. Moga-moga apa yang kita niatkan ni Allah Ta'ala beri kita pahala, beri kita kekuatan untuk kita laksanakan. Wallahu alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. إلى الذين آمنوا وعملوا